Boleh start ke ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh start? Dah boleh start. Boleh start Okey, saya start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mana? 9 jam. Start ke? Dah 9 dah ni. Inilah dia. Dia dengar suara saya tak? Cakap off mic lah. Saya nak masuk ni. Boleh start belum? Okey, Cik Fuad boleh mula. Okey, mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Hari ini diharapkan tuan-tuan puan berada di dalam situasi yang sihat. Pada hari ini kita akan bersiaran langsung di dalam satu program untuk anjuran Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, di mana program santai dari rumah ada di sesi yang ke-8. Mereka yang bertugas pada sesi yang ke-8 ini. Program ini adalah satu inisiatif penjelasan dan kupasan yang akan disampaikan oleh 3 ahli panel dan terdiri daripada staf Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan, sebelum itu saya akan perkenalkan kita punya ahli panel. Sangat berterima kasih kerana ketiga-tiga ahli panel sudah berada di talian, iaitu Cik Nur Arsiah binti Jamil, merupakan ahli panel pertama kita. Manakala panel yang kedua ialah Encik Muhammad Amir Fahmi bin Razak, yang akan menyampaikan bukunya Mudahnya Menjemput Rezeki. Manakala panel kita ketiga ialah Puan Zaidah binti Ramli dengan tajuk bukunya Mudahkan Jangan Susahkan. Dan untuk pengetahuan semua, ulasan dan kupasan buku ini terdiri pada 3 bahagian iaitu bahagian pertama merupakan satu pengenalan secara ringkas kepada buku ahli panel akan ketengahkan, manakala bahagian kedua adalah ulasan ataupun kupasan yang lebih mendalam kepada buku-buku yang akan dikupas nanti, manakala bahagian yang ketiga adalah rumusan. Jadi pada hari ini kita sangat bertuah kerana ketiga-tiga ahli panel telah menghadirkan diri bagi menyerikan seksi program santai dari rumah yang merupakan satu pengisian daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okeylah, bagi tidak membuang masa, saya mempersilakan Cik Nur Arsiah binti Jamil akan memberi penjelasan atau pengenalan bukunya yang bertajuk Rich Dad, Poor Dad. Silakan Cik Nur Arsiah binti Jamil. Saya share. Sahabat sekalian, isi mengenai yang bertajuk hashtag. Cepat tak slide saya? Okey, silakan. Ya, slide-nya sudah nampak, wajah Cik Nur Arsiah pun sudah nampak. Nampak je. Terima kasih. Okey, pertama kali saya nak introduction lah penggunaan buku yang saya baca ni adalah edisi baru terjemahan oleh Muhammad Firdaus bin Arif dan Fasmin Sharina Sari. Terbitan BTS Publishers Islamabad, oleh BTS Film Malaysia Islamabad. Kemudian kita ini menggunakan 19 buku surat Rohit Saki. Harga buku ini untuk Semen Malaysia 21 dan 24 ringgit untuk sebagai setahun. Suara yang tak jelas Cik Nur Arsiah. Suara boleh. Ini sekarang ni okey. Cuba sekali lagi ulangkan. Okey,
Dad. Langsung lah. Okay, buku Rich Dad Poor Dad ni yang saya baca ni adalah edisi bahasa Melayu. Terjemahan oleh Muhammad Firdaus bin Arif dan Fazli Syarifudin. Terbitan PPS Professional Publishing Senang Berat dan dicetak oleh PS Publishing Senang Berat. Mengandungi 216 muka surat dan pengarang buku adalah Robert Kiyosaki. Harga buku berharga RM21 untuk Senang Indonesia dan RM24 untuk Senang Sarawak. So itu tipu dalam buku ini dia ada 9 bab. Tapi saya tak ulas semualah. Antara bab-bab ni lah. Okey, secara sinopsisnya, buku Rich Dad Poor Dad ni dapat membantu kita membina kekayaan berasaskan keuangan yang cukup, membezakan antara aset yang akan menambah kekayaan dan liability yang kita sekarang, capai kebebasan keuangan dan kepuasan bekerja, serta wang bekerja untuk kita. Ini pengarang buku Rich Dad Poor Dad ni iaitu Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ni ialah usahawan pendidikan, pencipta mainan berpapan cash flow, pengasas Rich Dad Company dan penulis buku bestseller. Yang sebelah gambar tu itulah dia punya mainan berpapan cash flow dia tu. Robert Kiyosaki sebagai penulis buku keuangan pribadi bestseller dengan mengubah pandangan puluhan juta orang berkenaan wang. Ia juga muncul dalam rancangan televisyen seperti Larry King Live, Oprah, The Doctors, stesen Bloomberg International Television dan CNN. 4 buku di bawah sini pernah berada di tangga 4 teratas dalam carta Nielsen Bookstand List Live to Big Sales. Dan buku juga diterbitkan seperti Rich Dad Conspiracy of the Rich, Rich Dad Retire Young Retire, Rich Dad Guide to Becoming Rich dan lain-lain. Robert Kiyosaki juga pernah bersama dengan Donald Trump pada tahun 2006 dengan menulis buku Why We Want You to Be Rich, Two Men One Message yang pernah menduduki tempat pertama dalam carta The New York Times bestseller. So selepas ni saya akan kupaskan beberapa perkara lah. Sebelum itu saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya ni? Cik Norzia? Boleh. Terima kasih kepada Encik Nur Aziah binti Jamil yang telah pun memberikan penjelasan tentang bukunya secara ringkas. Jadi majlis dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Amir Fahmi bin Razak yang akan memberi pengenalan bukunya yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Dipersilakan Encik Amir. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Amir Fahmi bin Razak. Saya daripada Pejabat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban RZSKSIS Kuala Lumpur. Okay, hari ini saya akan menyampaikan sebuah buku yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Profil penulis bernama Muhammad Faturi Salihuddin, berumur 48 tahun. Status sudah berkahwin. Pendidikan pernah mengikuti kursus MBA, Master in Business Administration, nama yang lebih selesa dikenali sebagai graduan dari UK, Universiti Kehidupan. Kerjaya penulis, penceramah, trainer, pendakwah dan usahawan. Buku sulung berjudul Mudahnya Menjemput Rezeki merupakan hasil dari pemerhatian, kajian dan pengalaman bertahun-tahun penulis, yakni terhadap kehidupan diri sendiri, orang lain dan generasi awal kegemilangan Islam, khususnya dengan kemajuan tamadun manusia. Dengan izin Allah, buku tersebut menjadi sebuah karya bestseller tahun 2012, iaitu dicetak sebanyak 22,000 naskah dalam tempoh 6 bulan kelahirannya.
Buku itu juga diangkat sebagai official book untuk hasil 4G Hospital for Gaza, iaitu sebuah projek yang diamanahkan oleh Kerajaan Palestin kepada MAPIM, Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia. MAPIM merupakan sebuah NGO yang aktif menangani pelbagai isu dihadapi oleh umat Islam lokal dan internasional. Buku tersebut juga dalam proses rakaman dan dijadikan versi audio apabila terbit nanti, dijangka hujung Disember tahun 2012. Merupakan buku pertama di Malaysia yang dijadikan audiobook. Ini rakyat Malaysia berpeluang mendengar buku dan tidak sekadar baca buku sebagai amalan tradisional. Pengalaman kerja beliau mempunyai pengalaman kerja lebih dari 10 industri dan pelbagai jawatan. Jawatan terakhir sebagai branch manager bagi sebuah projek khas, iaitu projek berkaitan pembelian dan penyelenggaraan 18 buah jet tempur Sukhoi 30 MKM oleh TUDM, Tentera Udara Malaysia, dari negara Rusia. Jawatan tersebut dibenarkan beliau tinggal di penempatan terkawal pihak TUDM, iaitu di dalam kem pengkalan udara Gong Kedak, Terengganu bersamaan 30 buah keluarga Rusia bersama 3 tahun. Misi beliau membina modal insan menggunakan modul yang paling asli original di pelbagai industri, yakni modul dari Al-Quran dan Hadis. Setakat itu saja saya punya pengenalan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Amir bin Fahmi yang telah pun memberikan pengenalan secara ringkas bukunya yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Okey, majlis dengan ini dengan hormatnya mempersilakan Puan Zaidah binti Jamil yang akan memberikan pengenalan kepada bukunya yang bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Dengar tak suara saya? Boleh, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat berpuasa. Salam perkenalan dari saya. Zaidah binti Ramli, Pembantu Takbir Akademik PG FSSK bagi Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya membuat ulasan buku pada pagi ini. Buku yang akan saya ulas pada pagi ini bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Penulis buku ini Syed Alwi Alatas, diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sdn Bhd pada 1 Mei 2012. 270 muka surat, mempunyai 10 bahagian. Latar belakang penulis, nama penulis Syed Alwi Alatas berasal dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2004 menetap di Kuala Lumpur dan melanjutkan pengajian dalam bidang sejarah di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau telah menulis buku sejak tahun 2001 hingga sekarang. Telah menerbitkan lebih 20 buah buku, 4 daripadanya diterbitkan di Malaysia, 3 di antaranya diterbitkan di Galeri Ilmu. Semua buku-bukunya mengenai sejarah remaja, agama, motivasi dan tarbiyah rohani. Itu sajalah moderator untuk pengenalan pagi ini. Terima kasih kepada Puan Zaidah binti Ramli yang telah pun mengenalkan bukunya. Bahkan beliau memperkenalkan dirinya sekali dengan di mana tempat tugasnya. Terima kasih kepada Puan Zaidah.
Okey, kita masuk kepada pusingan yang kedua di mana dalam pusingan kedua ini merupakan satu ulasan yang lebih mendalam kepada buku-buku yang kita anggap sebentar lagi. Majlis tingkat ini mempersilakan Cik Nur Aziah binti Jamil. Silakan Cik Nur Aziah. Aziah ada di talian ke sekarang? Cik Nur Aziah, sila. Dengar tak? Sekarang dengar. Itu video on kan? Video on kan? Yes. Video dah. Okey, sekarang dah nampak dah wajah Cik Nur Aziah dah nampak dah ni. Sekejap saya share. Nampak tak slide saya? Oh cantik. Slide ni tak nampak. Sekarang ni wajah Cik Nur Aziah je yang nampak ni sekarang. Nampak? Betul masa ni okey, it's okey. It's okey. Nampak tak? Jelas Slide. boleh. Boleh, dua-dua nampak. Okey, ni saya pergi kepada kupasan. Saya cubalah untuk mengupas sedikit sebanyak. Ini adalah tajuk-tajuk yang saya nak highlightkan lah. Okay, next kita pergilah siapa Rich Dad Poor Dad ni seperti mana dalam tajuk buku. Sebenarnya Rich Dad Poor Dad ni adalah ayah kepada Robert Kiyosaki, yang mana seorang ni ayah kandung dia dan seorang ni ayah angkat dia. So yang ayah kandung ni yang dipanggil Poor Dad, yang ayah angkat ni yang dipanggil Rich Dad. Okay, yang Poor Dad ni yang mana ayah Robert Kiyosaki ni dia berpendidikan tinggi dan bijak, bekerja keras dalam hidup, mempunyai pendapatan yang lumayan, namun sentiasa bergelut dengan menggunakan yang banyak. Manakala ayahnya yang dipanggil Rich Dad ni hanya belajar setakat tingkatan ini je, berjaya juga dalam kerjaya dan akhirnya menjadi lelaki paling kaya di Hawaii dengan meninggalkan kekayaan berpuluh juta kepada keluarga. So turning point macam mana kejayaan Robert Kiyosaki ni bermula daripada kisah dua sahabat baik. Pada usia Robert Kiyosaki umur 9 tahun, dia tinggal di peladangan tebu. Hidup secara sederhana tetapi dikelilingi oleh rakan-rakan dia yang kaya. Robert Kiyosaki ni dia rasa diri dia sangat miskin sebab dia tak dapat nak beli apa yang dia nak lah. Macam mana kawan-kawan seusia dia, mainan, basikal. Lepas tu Robert Kiyosaki ni dia ada sahabat baik namanya Mike. So dia selalu bercerita lah dengan Mike ni dan dia sharing macam mana dia nak dapatkan wang sendiri sebab dia nak beli mainan macam kawan-kawan dia lah. So dari situ timbul idea dia dengan Mike nak kumpulkan cepat gigi kosong. Masa dulu cepat gigi kosong ni dia bukan plastik, dia tembaga. Pada situ dia jadikan palsu. Selepas jadi sebenarnya duit palsu tu dia lebur, dia jadi duit palsu tu tapi diketahui oleh Robert Kiyosaki ni yang bapa kandung dia ni. So selepas daripada kejadian tu, bapa dia suruh pergi belajar dengan ayah Mike. Ayah Mike ni lah yang Rich Dad tu. So bermulalah sebenarnya pembelajaran Robert Kiyosaki ni berkenaan dengan ilmu keuangan. Next, selepas belajar dengan Rich Dad tu, terdapat juga konflik dan perbezaan lah sebab dia juga dengan ayah kandung dia lagi. So, tapi dia belajar ilmu keuangan tu dengan Rich Dad dia. Senarai lah yang macam mana pemahaman dia berkenaan Rich Dad dia dengan Poor Dad dia lah. Contohnya macam Rich Dad dia selalu katakan belajar sungguh-sungguh supaya dapat mencari syarikat yang terbaik. Lalu Poor Dad dia bercakap belajar sungguh-sungguh supaya mendapat kerja di syarikat yang terbaik. Selain itu Rich Dad dia selalu pesan belajar mengurus risiko, bercakap tentang pilihan kebebasan keuangan. Kalau Poor Dad dia cakap buat pilihan selamat berkaitan keuangan. Percaya kepada syarikat yang ini boleh baca sendiri dalam sebab memang dia ada
maklumkanlah apa dia punya perbezaan antara Ristad dengan produk dia lah. Daripada situ apa yang dia dapat simpulkan Robert Kiyosaki ni ayah dia yang miskin tu, model ni sentiasa miskin bukan sebab wang yang dia dapat tetapi kerana pemikiran dan tindakan. Itu yang disebabkan oleh kuasa pemikiran tu. Okay. Next, apa yang Robert Kiyosaki sharing dalam buku dia mengenai perbezaan aset, liability dan membeli aset. Benda ni juga apa yang dia belajar daripada Ristad dia lah. So Ristad dia maklumkan dalam pembelajaran ilmu keuangan tu, orang kaya mengumpul aset, orang miskin dan kelas menengah mengumpul liability. Mengumpul aset lebih daripada liability. Fokus kepada aset yang kita suka. Robert Kiyosaki ni dia memang suka bidang hartanah, so dia fokus kepada aset yang dia suka lah. Daripada situ dapat disimpulkan aset menambah wang dalam poket kita meningkatkan liability mengambil wang dari poket kita. Yang ini berkenaan dengan aliran aset dan liability. Dalam buku Robert Kiyosaki ni memang dia ada tunjukkan jugalah contoh aliran tunai aset dan liability. Macam kita boleh tengoklah kat sini. Kalau aliran tunai untuk aset, dia akan pergi kepada pendapatan. Kalau aliran tunai untuk liability, dia akan pergi kepada perbelanjaan. Terusnya, perbezaan aliran tunai orang kaya, menengah dan miskin. So kat sini kita dapat tengoklah perbezaan antara orang kaya, menengah dan miskin. Menengah ni pertengahan lah. Kalau kita tengok dekat kunci kira orang kaya, kita tengok aset dia ni ada banyaklah macam contoh tanah, saham, bond, simpanan, harta internet. Lepas tu aset ni dia akan masuk pendapatan. Jadi duit saving, faedah bank, royalty. Manakala untuk golongan pertengahan ni, mungkin kebanyakan daripada kita lah. Bila kita kerja, kita dapat gaji, kita belanjakan duit tu, dia dah jadi liability. Contoh perbelanjaan tu kita buat apa? Cukai, kita buat pinjaman perumahan, kita bayar kenderaan, makanan, pakaian. Tu jadi liability lah. So kita tengok pula yang untuk aliran tunai orang miskin. Kerja, dapat gaji, terus dibelanjakan. Tak masuk pun dekat aset. Itu adalah contoh aliran tunai orang miskin lah. So kita pergi kepada apa dia aset yang boleh kita kumpulkan. Untuk Robert Kiyosaki ni dia ada nyatakan beberapa jenis aset yang kita boleh kumpulkan. Contohnya macam bisnes yang tidak menginginkan kita berada di luar. Apa yang dia share, dia cakap kat sini, mulakan bisnes dengan melantik orang lain menguruskannya. Jika kita perlu bekerja di situ, ini bukanlah bisnes. Ia menjadi pekerjaan kita. Selain itu adalah saham. Jadi kita bolehlah pergi dekat unit trust ke atau mana-mana yang boleh trade. Ataupun cari yang boleh dipercayai. Dan selain itu adalah bond, pelaburan hartanah yang jadi pendapatan. Pelaburan hartanah ni lah yang Robert Kiyosaki dia buat. Kat dalam buku dia ni pun dia ada share juga macam mana dia buat pelaburan hartanah. Yang ini rasanya memang boleh baca sendiri lah. Selain daripada itu, nota pembayaran hutang, royalty daripada harta internet seperti musik, skrip, dan apa-apa saja yang bernilai yang menjadi pendapatan ataupun bertambah nilainya dan mempunyai pasaran sedia ada. Pergi kepada saranan Robert Kiyosaki atau boleh juga dikatakan tips-tips dalam buku yang telah saya baca. Apa yang Robert Kiyosaki ni nyatakan ialah kita perlu fokus kepada aset berbanding liability. Kita disarankan untuk tukar kebiasaan kita dengan liability kepada pengumpulan aset. Dan seterusnya, bayar diri sendiri dahulu baru bayar orang lain. Dan ini Robert Kiyosaki menyarankan untuk kita bayar diri sendiri dahulu, iaitu maksudnya reward diri sendiri dahulu baru bayar kepada orang lain dalam usaha kita untuk disiplinkan diri untuk menambah aset. Poin yang ketiga adalah rajin belajar dan mencari ilmu baru supaya kita dapat belajar banyak perkara walaupun kita tak master dalam semua perkara. Yang
keempat, memilih hero dan mentor seperti Mahmati Kursaki yang memilih Rich Dad sebagai mentornya serta mencari kawan dan belajar sesuatu daripada mereka yang kita tak tahu. Seterusnya adalah mengawal dan menghadapi sikap sinis. Mengawal dan menghadapi sikap sinis orang lain terhadap kita yang boleh meruntuhkan semangat kita dalam mencapai kejayaan. Dan Robert ini menganggap orang yang suka bercakap sinis ni adalah sebagai chicken little. Seterusnya, yang terakhir yang boleh saya ambil poin dalam buku adalah power of sedekah. Belajar memberi dan akan menerima pelajaran. Dia pun percaya berkenaan dengan power of sedekah. Itu saja yang boleh saya kupaskan secara ringkas dalam buku Robert Kiyosaki. Selainnya rasanya kawan-kawan dan rakan-rakan boleh baca sendiri buku Robert Kiyosaki ini sebab saya baca pun memang seronok buku ni. Itu saja Cik Puan. Kembali kepada Cik Puan. Okay, terima kasih Cik Nur Asyah. Dengan ini majlis mempersilakan Cik Muhammad Amir Fahmi bin Razak memberikan kupasan dan yang lebih mendalam dengan tajuk punya mudahnya menjemput rezeki. Silakan Cik Muhammad Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ke? Suara? Kuat sikit dapat suara. Kuat sikit. Cakap kuat sikit. Okey ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya akan ceritakan sikit yang bertajuk mudahnya menjemput rezeki. Okey. Seringkali bila sebut pasal rezeki, apa yang tergambar di fikiran mesti tentang duit. Duit masuk, duit banyak, duit menang duit. Pendek kata semua pasal duit. Pada mulanya saya ingatkan buku ini ajar nak jadi kaya. Yelah, siapa tak nak RM kan. Ingatkan nak kena menabung ke, menyimpan dalam unit amanah, menabung wang atau hartanah. Tapi rupa-rupanya sangkaan saya meleset. Bila membaca buku ini, persepsi saya mengenai rezeki berubah kerana penulis telah berjaya membuka minda kita untuk lebih memahami apa yang dikatakan sebagai rezeki. Hidup pun tenang, berasa cukup dengan yang ada. Rasa syukur dengan yang banyak. Rezeki bukan sekadar duit atau harta. Kesihatan juga rezeki. Ilmu juga rezeki. Udara rezeki. Air, tumbuh-tumbuhan, semua adalah rezeki. Kecerdikan, kesabaran, rezeki. Termasuklah yang dikatakan sebagai pintu rezeki iaitu kesungguhan dalam berusaha. Hakikatnya setiap dari kita mempunyai rezeki yang tersendiri. Mengikut kelebihan masing-masing, mengelak dari sehelai ke sehelai tulisan beliau yang dikongsi berdasarkan pengalaman sendiri, berupaya memberikan keyakinan kepada kita untuk melakukan perubahan. Mudahnya menjemput rezeki. Merungkai rahsia mudah untuk mendapat rezeki. Tetapi jangan terkejut. Bila mendapati apa yang dikongsi itu bukanlah rahsia sebenarnya. Memang kita tahu pun, cuma kita ini mudah lupa bila dapat nikmat. Bila diuji dengan susah barulah teringat kepada empunya rezeki. Okay. Menjemput rezeki vs mencari rezeki. Saya akan huraikan sikit lah. Menjemput rezeki memang lebih mudah berbanding mencari rezeki. Mencari bermakna kita tidak tahu tempatnya. Kita akan tercari-cari kerana tidak pasti atau tidak tahu di mana sesuatu itu. Sedangkan menjemput pula biasanya lebih mudah kerana kita sudah tahu tempatnya dan kita akan berusaha ke arah itu. Kita sudah tahu rezeki itu hanya dari Allah. Maka buat sahaja apa yang Allah suruh. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan balasan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surah ayat Taha, perenggan 132. Menurut pengarang tafsir Al-Quran Asy-Sya'rawi, rezeki adalah apa-apa yang kita rasakan manfaatnya. Sama ada halal ataupun haram. Sama ada baik ataupun buruk. Berarti apa sahaja yang kita rasakan nikmatnya, bermakna ia adalah rezeki kita.
Dan segala sesuatu yang tidak dapat kita mengambil manfaat daripadanya, walaupun bukan milik kita, bukanlah rezeki kita, tetapi rezeki orang lain. Apa yang didapati melalui usaha kita, terdapat padanya rezeki orang lain. Setiap bulan, kita membawa pulang sejumlah gaji. Kemudian kita membeli ikan di pasar. Jadilah rezeki penjual ikan. Beberapa hari kemudiannya, datang orang ke rumah kita menjual minyak angin. Walau sudah ada minyak angin di rumah, kita masih membelinya kerana kasihan melihat wajah si penjual. Itu sudah memang ditakdirkan rezeki sang penjual minyak angin. Pada hujung minggu, kita mendengar kabar anak jiran sakit dan kita melawatnya sambil menghulurkan sedikit sumbangan. Baru kita tahu dalam gaji kita itu ada pula rezeki si anak jiran. Milik kita belum tentu rezeki kita. Tidak ada sesiapa yang boleh mengambil rezeki kita. Semuanya hanya boleh berlaku dengan izin Allah. Tidak perlulah kita bersangka buruk kepada sesiapa apabila rezeki kita menjadi sempit atau berasa hebat apabila rezeki melimpah ruah. Banyak atau sedikit, dia datang daripada Allah SWT. Bagaimana nak menjemput rezeki? Saya akan kongsikan. Semuanya ada 11 tip. 11 langkah dan cara untuk menjemput rezeki adalah yang pertama, mengutamakan solat. Solat adalah tiang agama. Itu ketetapannya. Menjaga solat seperti menjaga hati si empunya rezeki. Lantas solatlah di awal waktu. Percayalah hati akan lebih tenteram dan fikiran akan lebih fokus. Langkah kedua ataupun tip yang kedua, solat tahajud. Solat tahajud adalah kunci untuk membuka segala pintu rezeki. Apa sahaja rezeki sama ada berupa kesihatan yang baik, rasa aman, harta pangkat, semua boleh dibuka dengan kunci ini. Dalam Sahih Muslim terdapat riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia pada setiap malam ketika berlalu sepertiga malam pertama. Maka dia berkata, aku adalah sang raja. Akulah sang raja. Sesiapa sahaja yang memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Sesiapa sahaja yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Sesiapa sahaja yang memohon keampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini tetap seperti itu sehingga muncul cahaya fajar. Yang tadi yang kedua. Yang kedua tadi solat tahajud. Saya akan yang seterusnya. Yang ketiga, solat duha. Firman Allah dalam satu hadis qudsi bermaksud, wahai anak Adam, tidakkah engkau sanggup bersolat 4 rakaat pada awal siang hari? Nanti aku, Allah SWT, akan mencukupkan pada akhir harimu itu. Riwayat Abu Daud. Solat yang dimaksudkan adalah solat duha. Yang ketiga tadi solat duha. Seterusnya yang keempat, zikrullah, zikir. Zikir dapat melahirkan rasa cinta kepada Allah dan juga dicintai Allah. Orang yang banyak berzikir akan merasa kemanisan dan asyik apabila menyebut nama Allah. Zikir sangat mudah dilakukan. Boleh dilakukan ketika anda baring di tilam empuk tanpa perlu berada di atas sejadah. Antara kelebihan berzikir, menurut kitab khusus berjudul Al-Wabilus Suyib adalah menjauhkan syaitan dan menghancurkan kekuatannya. Zikir menyebabkan Allah reda, menjauhkan duka cita dan kerisauan di hati. Merisaukan, menguatkan hati dan badan. Zikir menyebabkan hati dan wajah bercahaya. Zikir penarik rezeki. Itu yang keempat. Terusnya yang kelima, doa. Ibnu Atailah berkata dalam kitabnya, apabila Allah melepaskan lidahmu untuk meminta, ketahuilah sesungguhnya Allah hendak memberimu. Berdoalah dan memohon dengan Sang Pencipta kerana hanya Dia yang mampu menunaikan doa kita. Seterusnya yang keenam, mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain juga dianggap sedekah dan sedekah pasti akan berbuah. Siapa lagi yang akan menikmati buah amal itu kalau tidak pelakunya?
Marilah kita bertekad mahu menjadi orang yang paling kerap mendoakan orang lain. Yang keenam tadi mendoakan orang lain. Seterusnya yang ketujuh, sedekah. Formula langsung dari Allah tentang sedekah. 1 tolak 1 sama dengan 10. 1 tolak 1 sama dengan 10. Sesiapa yang berbuat kebaikan mendapat 10 kali ganda amalannya. Dan sesiapa berbuat kejahatan dibalas keseimbangan dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan ataupun dizalimi. Ayat Al-An'am 6, Renggan 160. Banyakkanlah memberi. Teruskanlah memberi kerana segalanya pasti Allah balas berlipat kali ganda. Yang tadi yang ketujuh. Seterusnya yang ke-8, membaca Al-Quran. Aktiviti ini benar-benar memberi manfaat kepada kehidupan kita di dunia dan berpanjangan hingga ke akhirat. Al-Fatihah, Surah Yasin dan Al-Waqiah adalah antara surah yang bagus diamalkan untuk menjemput rezeki. Okey, yang ke-9, Asma'ul Husna. 9. Asma'ul Husna. Menyebut nama pemberi rezeki itu sendiri sebanyak-banyaknya merupakan salah satu cara menjemput rezeki. Semoga Allah yang maha kaya lagi maha pemurah membukakan pelbagai pintu rezeki. Yang seterusnya yang ke-10. Okay, hampir dah nak habis. Sekali 11. So, bersyukur. Yang ke-10, bersyukur. Jika kita mahu berasa aman dan rezeki berganda, sentiasalah bersyukur. Apabila dapat nikmat, kita bersyukur, dan apabila dapat mudarat, kita bersabar. Kemampuan bersyukur adalah merupakan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah walaupun hal-hal yang kecil. Yang terakhir ataupun cara yang terakhir, tekun berusaha. Yang ke-11, tekun berusaha. Siapa sahaja yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat rezeki yang melimpah dalam pekerjaannya. Sebaliknya, orang yang tidak bersungguh-sungguh, maka ramailah orang yang akan berpaling daripadanya. Jemputlah rezeki dengan mengagungkan si pemberi rezeki. InsyaAllah rezeki akan mudah datang kepada kita dan tanpa kita sedari. Dan saya sangat-sangat rekomen pada semua orang, terutama yang selalu buntu dengan masalah kewangan itu, untuk membaca buku ini. Bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. InsyaAllah anda akan nampak jalan yang lebih jelas dan menyelesaikan masalah anda. Biasa setakat tu je lah. Semua sekali muka surat 184. Jadi saya cuba ringkaskanlah yang ni. Jadi saya rasa setakat itu sajalah. Terima kasih moderator. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Amir Fahmi bin Razak dengan tajuknya, dengan ulasan Mudahnya Menjemput Rezeki. Banyak pengajaran yang kita dapat daripada ulasan sebentar tadi, di mana ada menyatakan tentang bahawa rezeki itu datangnya pada Allah. Yang penting kita perlu berusaha dan berdoa. Itulah yang penting sekali. Terima kasih pada Encik Amir yang telah memberi ulasan bukunya sebentar tadi. Okey, seterusnya kita menjemput Puan Zaidah binti Ramli dengan bukunya bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Dipersilakan Puan Zaidah. Terima kasih Cik Fuad. Okey, saya akan ceritakan tentang sinopsis buku ni lah. Buku ni adalah sebuah karya motivasi Islam yang dipenuhi dengan kisah benar. Ia memberi kesedaran supaya kita semua melihat sesuatu perkara itu mudah walaupun ada perkara susah dilalui seperti perkara baru yang dilakukan. Kita perlu belajar melalui pengalaman baru dalam hidup kita, ianya akan dapat dilalui dengan lebih mudah. Kita tidak suka orang menyusahkan kita, maka kita perlulah memudahkan urusan orang. Ada masanya kita terpaksa melalui kesusahan. Sebenarnya Allah sedang menguji kesabaran dan ketabahan diri kita. Kesusahan yang Allah berikan pada kita bersesuaian dengan kemampuan kita untuk menghadapinya. Yakinlah dengan pertolongan Allah. Selalunya kita selalu memikirkan perkara yang belum kita lalui.
ia boleh mendatangkan keburukan kepada kita. Contohnya kita akan sakit kepala, migrain, rasa risau. Macam saya lah sebelum ni. Kena ulas buku ni kan, sampai sakit kepala. Jika kita pening-peningan kepala, ianya tidak mengubahkan sesuatu menjadi senang, malah makin menjadi lebih susah. Kandungan dalam buku Mudahkan Jangan Susahkan ni ada 10 bahagian. Bahagian pertama, manusia dan kesusahan hidup. Bahagian kedua, Tuhan tidak ingin menyusahkan manusia. Bahagian ketiga, semua dipandang mudah. 4, susah di dalam, susah di luar. 5, hadapi kesusahan itu. 6, belajar daripada sejarah. 7, apakah ini menyusahkan? 8, kemudahan akan menemui jalannya. 9, agar menjadi mudah, hidangkan lebih banyak tips dan formula. 10, mudahkan diri, mudahkan orang lain. Dalam bahagian tu dia banyak tajuk, saya ringkaskanlah. Okey, bahagian pertama, manusia dan kesusahan hidup. Manusia dan kesusahan hidup mengenai hakikat kesusahan. Sesuatu yang perlu kita tempuh sebagai manusia hanya dengan kesusahan, maka hidup ini mempunyai makna. Dan kesusahan itu juga adalah daya gerak ke hadapan. Kesusahan jika dilihat dari persepsi berbeza, mampu memberi impak yang berbeza dalam kehidupan seharian. Jadi ia berbalik pada cara kita memandang sesuatu. Bahagian kedua, Tuhan tidak ingin menyusahkan manusia. Allah menguji hamba-Nya dengan musibah dan nikmat untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Siapa pula yang sabar dan siapa yang putus asa. Seberat apapun beban masalah yang kita hadapi, percayalah, semua itu tidak pernah melepasi batas kemampuan kita. Bahagian 3, jangan semua dipandang mudah. Bahagian ni menceritakan mengenai kepentingan supaya tidak memandang mudah semua perkara. Ini adalah antara bahagian yang paling saya suka kerana kita sering terlupa ketika naluri kita mendambakan kemudahan. Ada kalanya dosa itu nampak mudah di dunia tapi di akhirat menjadikan kita sangat susah. Bahagian 4, susah di dalam, susah di luar. Bahagian ini juga memberikan sudut pandang yang baik mengenai susah di dalam, susah di luar. Di situ ada beza yang nyata antara kesusahan yang menjadi raja di hati dan kesusahan yang kita tangani dengan secara hikmah. Kesusahan yang menjadi raja di hati ni macam kita pendam kesusahan tu, kita tak luar. Lepas tu dia menjadi dendam, jadi sakit hati, dia jadi macam membuatkan hati kita hitam lah. Dia berbeza dengan kesusahan yang kita tangani secara berhikmah. Kalau kita ada masalah, kita cuba share, cari orang yang kita boleh percaya. So kita rasa macam ringan lah kesusahan yang kita hadapi tu. Bahagian kelima, hadapi kesusahan itu. Bahagian ini pula menceritakan cara kita menghadapi kesusahan. Cara mudah kita hendaklah berdoa, bertawakal, memanfaatkan imajinasi serta kekal positif secara praktis dan teori. Bahagian 6, belajar daripada sejarah. Kisah-kisah sejarah dan kisah Nabi bagaimana menguasai kesusahan untuk menghalang musibah yang besar yang terjadi. Contohnya kisah ketewasan muslimin dalam perang Uhud, benar-benar menyentuh kan. Manakala kisah perang Kandak membakar semangat pada saat-saat paling genting. Sejarah Rasulullah sentiasa mengajar supaya meletakkan Allah dan Rasul sebagai penawar dari segala musibah dan jadikan kedua-duanya pengubat hati orang-orang mukmin. Bahagian ketujuh pula, apakah ini menyusahkan? Menyenaraikan prinsip-prinsip yang harus dipegang untuk mencari kemudahan hakiki dalam hidup.
Mungkin setengah prinsip tu susah dilaksanakan tetapi sebenarnya wajib dimiliki oleh setiap orang. Sikap jujur dan mencari yang halal pada zaman kini sering dianggap satu kebodohan jika pada permukaannya terlihat merugikan. Padahal di sebaliknya ada kesenangan dan penuh keberkatan. Bahagian 8, kemudahan akan menemui jalannya. Bahagian ini pula menyimpulkan bahawa setelah melalui pelbagai kesusahan dan kesulitan, kita akan menemui jalannya. Apa yang dipilih Allah untuk seseorang adalah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Bahagian ke-9, agar menjadi mudah menghidangkan lebih banyak tips dan formula. Bahagian ni bagaimana kita mencapai kemudahan dalam setiap perkara yang diusahakan, niat yang baik, kemahuan yang kuat, persediaan rapi, usaha yang keras dan sikap hati-hati dapat membantu dalam banyak hal untuk menghindari dan melepasi setiap kesusahan yang bakal datang. Bahagian yang akhir sekali, mudahkan diri, mudahkan orang lain. Bahagian akhir ni maksudnya mengajak kita semua turut menciptakan kemudahan untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri, secara tidak langsung kemudahan yang dicipta untuk orang lain itu akan membawa kemudahan berganda pula kepada yang mencipta kemudahan itu. Rumusannya dekat sini, manusia memang menyukai kemudahan. Jika ada dua pilihan di depan mata, pasti akan cenderung memilih yang lebih mudah. Jika pilihan yang ada dianggap sukar untuk dilakukan, mereka akan mencari jalan untuk mencipta agar aktiviti menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Buku ini juga menasihatkan agar manusia jangan berasa marah saat kesusahan datang. Tidak selamanya yang susah itu menyukarkan. Banyak juga kesusahan hidup yang akhirnya membawa kepada kemudahan. Kita tidak perlu membenci semua perkara yang menyusahkan kerana sebahagiannya ada kebaikan yang besar dan tidak diketahui. Perkara penting adalah kita perlu menghadapinya dengan baik tanpa mengeluh dan bersusah hati disebabkan kesusahan yang kita lalui. Manusia inginkan sesuatu yang positif serta mempunyai tujuan yang baik. Tapi harus beringat, terlalu mudah pun boleh membawa kita ke jalan yang salah. Contohnya kat sini, ada orang yang inginkan kejayaan tetapi enggan menuntut ilmu. Ada orang yang ingin masuk syurga tetapi tidak beriman dan beramal soleh. Ada orang yang ingin sihat tetapi selalu mengambil makanan yang tidak sihat. Ada orang yang ingin mempertahankan pekerjaannya tetapi tidak mahu menjaga disiplin dan kualiti kerjanya. Ada orang ingin mendapatkan kepercayaan tetapi dia tidak menjaga amanah dan sering berbohong. Ada yang ingin menjaga hubungan baik dengan orang lain tetapi tidak boleh menjaga diri dari membicarakan atau bergosip tentang orang itu. Ada yang ingin meraih kehormatan tetapi mencarinya pada kekayaan yang didapati melalui sumber yang tidak sah, tidak halal serta dengan melakukan penyelewengan. Mereka mencari semua itu pada tempat yang salah semata-mata kerana ingin lebih mudah. Sebenarnya orang begini bukan saja ada, malah ramai jumlahnya. Carilah kemudahan tetapi carilah pada tempat yang betul. Pencarian tempat yang betul akan membuatkan apa yang dicari menjadi lebih mudah untuk ditemui. Silakan Cik Moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Zaidah yang telah pun menyampaikan ulasan yang bertajuk ulasan buku yang bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Okeylah, kita masuk kepada pusingan yang terakhir, iaitu pusingan yang ketiga yang lebih kepada perumusan yang merupakan penglibatan kepada semua peserta, iaitu peserta kita dijemput, peserta pertama kita iaitu Cik Nur Aziah untuk memberikan rumusan bukunya yang bertajuk
Rich Dad Poor Dad. Silakan. Moderator, dengar Okey, boleh dengar. kan? Dengar. Kesimpulan dan rumusannya berkenaan buku ini. Buku ini adalah pandangan dan panduan daripada Robert T. Kiyosaki berdasarkan pengalaman beliau dan ilmu berkenaan pendidikan keuangan yang diperoleh daripada Rich Dad. Robert T. Kiyosaki juga seringkali menekankan berkenaan kuasa wang, yang mana kita dapat belajar bagaimana wang bekerja untuk kita. Daripada pengalaman-pengalaman dan perkongsian daripada buku ini juga dapat memberi inspirasi kepada pembaca daripada perspektif yang berbeza. Walau bagaimanapun, ianya terpulang kepada diri sendiri dalam menentukan yang mana sesuai atau tidak sesuai bagi menyusun atau kehidupan. Sebaik-baiknya dalam kita sibuk mencari atau menghimpun atau mengejar aset ni, kita juga harus seimbangkan antara dua. Itu sajalah saya punya lulusan dan saya rekomenlah untuk rakan-rakan baca buku ini. Kalau diberi bintang, saya bagi 4 bintang untuk buku ini. Itu saja. Terima kasih. Okeylah. Okey, terima kasih Cik Nur Aziah. Okey, majlis dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Amir Fahmi memberikan rumusan bukunya, memberi rumusannya. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Ini dia ada buku yang mudah yang menjemput rezeki ni. Akan setelah seru buku ini sengaja ditulis dengan cara yang paling santai dan mudah. Harapan penulis jika tidak dapat saudara membaca keseluruhannya, dapat membaca sebahagian pun sudah alhamdulillah. Apatah lagi apabila dibukakan hati anda oleh Allah untuk beramal daripada mana-mana bahagian buku ini. Tentulah lebih syukur lagi. Sejujurnya inilah menjadi motivasi untuk saya memburu impian sebagai penulis. Pembaca yang beriman, anda mendapati ada kandungan buku ini yang memberi manfaat, mohon dikongsikan dengan orang lain. Semoga anda dan saya mendapat bahagian pahala yang Allah janjikan. Anda sebaliknya tegurlah, berhubunglah dengan saya. Sesungguhnya yang baik itu semuanya datang dari Allah. Dan yang sebaiknya memang daripada kelemahan saya. Saya berbesar hati menunggu komentar anda. InsyaAllah saya akan berlapang hati. Yang boleh dihubungi melalui telefon ataupun email. Boleh layari Facebook untuk rezeki. Itu sajalah saya rasa. Terima kasih. Moderator. Sebentar ada low network. Sekejap. Okey. Okey, terima kasih kepada Cik Muhammad Amir Fahmi yang telah pun menjelaskan sebentar tadi. Okey, dengan ini saya mempersilakan Puan Zaid binti Ramli untuk memberikan rumusan buku yang bertajuk Mudahkan Jangan Susahkan. Dipersilakan Puan Zaidah. Terima kasih Cik Fuad. Okey, dari Abu Hurairah radhiyallahu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seseorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang Muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Bila kita mudahkan orang lain, kita akan berasa bahagia. Tanda kebahagiaan yang paling mudah dilihat ialah senyuman. So, kita perbanyakkan senyumannya semua kawan-kawan. Semoga ulasan buku Mudahkan Jangan Susahkan yang disampaikan ni sangat bermanfaat kepada semualah. Terima kasih. Silakan moderator. Okey, terima kasih kepada Puan Zaidah yang telah pun
menyatakan dia punya rumusan tadi. Jadi oleh kerana dia minta kita senyum, semuanya mintalah senyum hadirin ya. Lagipun kita akan tidak lama lagi akan menyambut 1 Syawal ya. Jadi dengan ini kita sampailah kepada penghujungnya, iaitu penghujung sesi program atau santai daripada rumah ini. Para peserta yang lain, para penonton bolehlah menanya beberapa soalan kepada ahli panel kita. Silakan. Ada sesiapa tak yang nak menyoal atau apa nak bertanya tentang buku-buku yang telah diulas sebentar tadi? Silakan. Ya, ada. Kalau tak ada, saya akan tamatkan sesi ini. Ada soalan? Ya, Encik Khairul mungkin boleh menjelaskan, nak bercakap sesuatu ke? Lalu ada sesiapa yang nak menyoal soalan? Okey, kalau tak ada sesiapa nak menyoal, saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fuad Abdul Ahmad, moderator pada hari ini. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada ahli panel kita, iaitu Cik Nur Raziah binti Jamil, kepada Encik Muhammad Amir Fahmi bin Razak, kepada Puan Zaidah binti Ramli yang telah pun memberikan ulasan dan kupasan buku yang mendalam kepada sesi program santai dari rumah siri yang ke-8. Saya dengan ini melepaskan wabillahi taufiq Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini menamatkan sesi program ini. Sekian, terima kasih.